Bila balik daripada perang, aku melihat kudanya kosong dengan pedang yang berdarah. Aku faham ayah kamu telah gugur syahid. Ketika itu kamu dalam perut aku mengandung kamu. Sejak dari itu aku bersumpah aku tidak mau berkahwin, kerana nak menjaga kamu dengan penuh kasih sayang. Dan sekarang kau minta untuk pergi berjuang bersama Rasulullah, walaupun hati aku berat, aku izinkan. Tuan-tuan tahu apa terjadi dalam peperangan? Nabi letak Ya'la ini dengan dia sebab dia kecil, biar sahabat lain jaga dia. Tiba-tiba tombak yang laju menuju ke arah Nabi. Ya'la nampak tombak tu menuju ke arah Rasulullah. Dia lompat, dia tahan tombak dengan dadanya, menembusi dadanya, tersungkur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengharapkan Allah memandang dia dengan penuh keikhlasan. Bukan saja Allah ampunkan dosanya yang telah lalu, tetapi disebut ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhir. Dosa yang telah lalu dan akan datang. Lalu orang-orang kata, ustaz, kalau macam itu seronok ustaz, kita buat dosa lagi. Sebab orang yang beriman, dia tidak duduk dalam kerangka, dia merasakan bahawa benda-benda akan datang sebagai peluang untuk dia melakukan maksiat. Lalu di sana ada tanda-tanda yang Allah berikan, yang kita panggil buah-buah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuba tengok diri kita pada pagi ni. Jangan tanya saya tuan-tuan, tanya diri tuan-tuan pagi ni. Cuba tanya diri kita pagi ni, kita 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, dengan kita pagi ni yang duduk dalam masjid, mana lebih baik? Dulu Ustaz lebih baik. Maknanya sekarang ni tuan-tuan jahat. Nescaya pagi ni kita lebih baik daripada yang lalu. Kenapa kita lebih baik hari ni? Adakah sebab hari ini kita lebih baik sebab kita ni iman kita kuat? Sebab kita tinggal maksiat sebab iman kita kuat? Ini kerana hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi baik hari ini kerana pilihan Allah. Kita mari masjid, pagi tadi ada qiyam, kemudian solat subuh berjemaah, lepas tu ada kuliah. Ini semua pilihan Allah. Atas muka bumi ini punya ramai manusia, Allah pilih kita duduk dalam hidayah dia pagi ni. Berapa ramai orang tak beriman, kaya raya. Berapa ramai orang yang tak beriman, sehat segar bugar. Dalam keadaan Allah pilih kita, bermakna hidayah itu pilihan, dan bila Allah pilih, ia merupakan satu keistimewaan. Dan berapa banyak dah kita bersyukur di atas nikmat yang Allah beri, yang Allah tak berikan kepada orang lain. Ini ialah tanda, antaranya ialah Allah dah berikan kita hin-hin tentang apa yang dikatakan keampunan. Secara ringkasnya sahabat, dalam masa yang singkat ini, yang pertama saya nak sebut, tanda-tanda kita ini Allah dah beri pada kita keampunan. Antaranya yang pertama sekali, kita semakin kasih dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu cinta? Cinta ni tahu tak? Cinta ni maknanya iaitu apabila kita dah duduk dalam kasih sayang kita itu, keutamaan kepada Allah dah sampai kepada manisnya, kan? Kita punya kasih dan cinta kita, yang disebutkan bahawa kita duduk dalam keadaan apa? Kemanisan dalam, kan? Beriman pada Allah tu dah jadi manis, dah jadi lazat, dia bagi satu benda yang begitu asyik. Sehingga disebutkan kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahum. Apabila Allah dan Rasulnya lebih dikasihi, lebih disayangi, lebih dicintai daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Kita tuan-tuan bila bercinta, kita nak kekasih kita itu memahami kita ini ada persamaan dengan dia. Faham? Kalau kita tanya awek kita, you suka makan kuih apa? Awek kita kata, I suka makan cucuk badak.
Kita pun kata, I pun suka cucuk badak juga. I suka beli cucuk badak dekat simpang tu, tasik tambahan. I pun sama juga. Daripada JB, I drive datang, beli cucuk badak, I balik JB. Punyalah penipu. Kita nak awak kita tu ada satu perasaan bahawa kita ini memberi perhatian kepadanya. Begitu juga kita dengan Tuhan. Adakah kita memenuhi syarat-syarat dia untuk dia memberikan perhatian dia kepada kita? Ramadan ni, takwa ni apa benda? Takwa ni Allah nak kita ni dekat dengan dia. Bila 183 cerita pasal puasa, ujung dia la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. 184 cerita juga tentang puasa, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang kita sebut Ramadan dalamnya. Bila mari 185 cerita juga Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Tiba-tiba 186 Al-Baqarah, surah yang sama, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalaulah hamba-hambaku bertanya kepada kamu tentang aku, kamu cakap aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku nak memperkenankan permintaan doa-doa hamba-hambaku bila syarat dia idza da'an, jika dia minta kat aku. Tengok syarat dia, falyastajibuli, maka ikutlah apa yang aku perintah, apa yang aku suruh. Untuk apa? Untuk aku tepati, aku penuhi permintaan kamu. Wal yu'minu bi, dan beriman dengan aku, mudah-mudahan kamu itu dalam petunjuk Allah. Dan sebab itu bila mana kita sebut takwa dalam surah yang sama 194 Al-Baqarah, Allah jawab lagi, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah oleh kamu sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Nampak? Takwa, Allah bersama orang bertakwa. Kita puasa dapat takwa, Allah nak kita dekat dengan dia. Tu yang ditutupnya pintu-pintu neraka, tu yang dibukanya pintu-pintu syurga. Kalau kita rasa selama ni syaitan, maka syaitan Allah rantai. Tu yang orang tu hati dia lunak dalam Ramadan, tak pernah pergi masjid, mari masjid. Bukan dia terperanjat tengok kapet masjid warna hijau, masjid terperanjat tengok dia tuan-tuan. Bukan dia terperanjat buka Quran berwarna-warni, mulawan, colourful, Quran terperanjat tengok dia. Selalu kalau sedekah masuk RM10, RM1, demam seminggu. Ramadan dia boleh beri 100, boleh bagi 500, dia boleh beri segala-galanya. Kerana Allah maksud ditutup pintu neraka, dibuka pintu syurga. Maksudnya ada dua. Kata ulama, memang Allah tutup, Allah buka sungguh. Yang kedua, Allah membuka hati itu lembut untuk membuat ketaatan. Allah tutup pintu-pintu kejahatan agar merasa sukarnya untuk melakukan kejahatan di bulan Ramadan. Dia jadi lembut. Dalam keadaan itu Allah pilih-pilih. Lalu bila Allah pilih untuk kita kasih kepada dia, dia bersyarat. Ada tak perasaan ini? Perasaan ini kita yang tahu. Apabila ada perasaan kasih kepada Allah dan Rasulullah melebihi segala-galanya. Kalau tengok sahabat-sahabat Nabi, kalau Nabi balik perang, kita tengok muslimat dulu, muslimat dulu boleh. Bila Nabi balik perang, pertama soalan muslimat. Rasulullah selamat? Rasulullah cedera tak? Rasulullah tak ada apa-apa tak? Sehingga nampak batang tubuh Rasulullah, baru muslimat tu diam, dan muslimat baru teringat suami pergi perang dengan Nabi, abang pergi perang dengan Nabi, adik, ayah pergi perang dengan Nabi. Baru teringat, suami aku selamat tak? Adik aku selamat tak? Bapa aku selamat tak? Baru teringat siapa? Teringat orang yang dekat dengan dia. Pertama soalannya, Rasulullah selamat tak? Allahu Akbar. Yang kecilnya macam Ya'la, kecil. Dia tanya mak dia, wahai ibu, aku tengok orang pergi masjid, ayah dia pimpin tangan anak pergi masjid. Mana ayah aku, wahai ibu?
Lalu ibu dia kata, wahai anakku, kalau kau nak tahu jawapan dia, kau tanya Rasulullah. Ya Rasulullah, mana ibu, mana ayahku wahai Rasulullah? Lalu kata Rasulullah, ayah kamu satu masa dulu dia berjihad, berperang bersama aku dan gugur syahid. Ayah kamu dalam syurga sekarang. Lalu dia balik beritahu mak dia, mak, saya gembira mak, ayah dalam syurga tunggu kita. Satu hari dipalukan gendang supaya pergi berjuang. Ya'la ni jumpa siapa? Jumpa Rasulullah, budak kecil. Ya Rasulullah, aku nak perang dengan kamu. Kata Rasulullah, kau budak kecil, kau minta izin dengan mak kau. Dia balik, dia cakap mak dia, wahai ibu, aku nak berjuang bersama Rasulullah. Ibu dia jawab, wahai anakku, dulu ayah kamu berjuang bersama Rasulullah. Bila balik daripada perang, aku melihat kudanya kosong dengan pedang yang berdarah. Aku faham ayah kamu telah gugur syahid. Ketika itu kamu dalam perut aku mengandung kamu. Sejak dari itu aku bersumpah aku tidak mau berkahwin, kerana nak menjaga kamu dengan penuh kasih sayang. Dan sekarang kau minta untuk pergi berjuang bersama Rasulullah, walaupun hati aku berat, aku izinkan. Tuan-tuan tahu apa terjadi dalam peperangan? Nabi letak Ya'la ini dengan dia sebab dia kecil, biar sahabat lain jaga dia. Tiba-tiba tombak yang laju menuju ke arah Nabi. Ya'la nampak tombak tu menuju ke arah Rasulullah. Dia lompat, dia tahan tombak dengan dadanya, menembusi dadanya, tersungkur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pangku dia. Bagaimana kamu anakku? Ya Rasulullah, kalau kau balik nanti, kau kisah salam mak aku. Aku tunggu dia dekat dalam syurga. Nabi balik, Nabi beritahu mak dia. Mak dia terperanjat, kegembiraan, dan mak pun meninggal. Suami meninggal, anak kecil meninggal, isteri meninggal kerana kasih pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suasana orang yang kasih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peperangan Badar, ada beberapa sahabat ditawan oleh kafir Quraisy. Antara yang ditawan iaitu Khubayb ibn Adi. Khubayb ibn Adi ditawan dan dibawa ke Tan'im. Kalau tuan-tuan buat umrah, dah habis umrah nak buat umrah lagi, tanah halal yang paling dekat Tan'im lah. Kalau nak masuk ke kota Mekah, belah kiri ada masjid warna putih, Masjid Aisyah, itulah At-Tan'im. Ketika nak dibunuh, Khubayb ibn Adi ditawarkan dengan satu tawaran. Ya Khubayb, atuhibbu an yakuna Muhammadun makana wa anta najin? Wahai Khubayb, maukah engkau sekiranya aku tukarkan tempat engkau dengan Muhammad, kau ambil Muhammad di Madinah, engkau balik jumpa dengan keluarga, seronok dengan keluarga, selamat, kami bebas, Muhammad bawa sini, kami penggal Muhammad. Apa jawab dia? Wallahi ma uhibbu ayyakuna Muhammadun makani wa ana najin wala tashuquhu syaukatun. Bukan Muhammad kamu ambil, kamu bunuh, kamu penggal. Muhammad dicucuk dengan sebiji, sebatang duri pun aku tak redha. Aku lebih baik mati daripada Muhammad itu kamu bunuh. Ini kata-kata Khubayb ibn Adi sebelum dibunuh oleh kafir Quraisy di Tan'im, di Makkahul Mukarramah hari ini, tuan-tuan. Abu Sufyan masa tu belum Islam lagi. Abu Sufyan mengungkapkan kata-kata yang luar biasa tentang kasih sayang. Tengok dia kata apa? Wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadin Muhammadan. Demi Allah, aku tidak pernah melihat manusia yang sayang pada seseorang
seperti sahabat-sahabat Nabi, mengasihi Nabi dengan nyawa dia diberikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut oleh Abu Sufyan ketika melihat Khubayb ibn Adi. Apabila Khubayb mengatakan penyataan pengakuan dia begitu, dia dicocok, ditikam dalam keadaan bertalu-talu sehingga gugur syahid, lalu disalib, dipancang di kota Mekah. Itulah dia Khubayb ibn Adi yang menyatakan kasih dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, ini contoh-contoh yang ditulis di atas tinta emas. Orang-orang dulu yang kata kasih dan cinta pada Rasulullah. Abu Ubaidah Al-Jarrah, kenapa gelaran dia Al-Jarrah? Alladhi yajurruh abah, orang yang mengheret bapa dia masuk dalam telaga dalam peperangan Badar. Dia bertembung dengan bapa dia. Bapa dia pada pihak Quraisy, tinggal turunnya ayat la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Allah sebut, kamu takkan jumpa dengan golongan yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, tiba-tiba ada tahabah, berkasih sayang dengan kaum keluarga mereka, bapa mereka, anak mereka, adik-beradik, saudara mara, dalam keadaan mereka ini memilih kekufuran daripada keimanan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh penyumbang yang menaja minuman Tanwir Koko ini kepada madrasah kami. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Dan jangan lupa untuk membeli minuman ini dan sama-sama kita sebarkan kebaikannya.